Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Ramah Pagi dan seterusnya ini kita akan terus sahaja mengikuti dalam segmen Bicara Undang-Undang di mana kita berbicara mengenai dengan Aidilfitri diraih iaitu melerai dendam dan benci. Alhamdulillah ya hari ini kita dapat menjemput seorang tetamu undangan kita yang merupakan peguam syar'i. Jadi kita terus sahaja perkenalkan Muammar ya bersama dengan kita yang mulia Tuan Muhammad Effendi Junaidi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan? Oh sihat alhamdulillah, masih lagi bersemangat di penghujung Ramadan insyaallah. Sepatutnya kalau kita ni di penghujung Ramadan ni lebih bersemangat pulang. Betul, sepatutnya. Baik tuan, kalau dilihat tajuk tuan untuk hari ini memang cukup menarik. Aidilfitri diraih. Kalau dilihat dendam dan benci itu mesti satu negatif ni indah. Betul. Aidilfitri diraih melerai dendam dan benci. Jadi memang satu tajuk yang menarik di mana kalau dilihat semua mood melalui Ramadan Karim yang berlalu ni Aidilfitri akan menjelma. Jadi sebagai pengenalan mungkin dapat dijelaskan tuan mengenai dengan kes bual bicara undang-undang kita pada kali ini. Okey baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah semua sidang audiens sekalian. Nampaknya ini kali pertama kita bersua ya Muhammad dan Intan ya. Alhamdulillah saya sangat berbesar hati sebenarnya untuk sama-sama bekerja. Pada pagi ini saya akan cuba berkongsi daripada perspektif sambutan Aidilfitri ini bagaimana kaitannya untuk melerai dendam dan benci. Ya, satu topik yang saya rasakan perlu dikongsikan dengan sidang auda yang sedang mengikuti yang telah pun lama lebih daripada 3 tahun rasanya berjuang bersama dengan kami pembentang-pembentang dalam bual bicara undang-undang ini dalam tajuk-tajuk yang berbeza dan bersempena dengan Aidilfitri yang akan datang. Kenapa saya memilih tajuk ini tuan-tuan dan puan dan apa pula kaitannya dengan kes-kes yang kita praktikkan, yang kita selesaikan di Mahkamah Syariah. Baik, kalau untuk membuka perbincangan kita pada pagi ini disebabkan ini kan Raya Johor Bahru, saya dah menyediakan ada beberapa slide. Jadi kalau boleh untuk ditayangkan dalam slide yang kedua. Dalam slide yang kedua ini saya cuba untuk berkongsi beberapa lagu. Kita pun boleh menyanyi kan? Muhammad kan? Boleh kan? Okey. Dalam lagu dalam plot ini kita ada plot 1, plot 2 dan plot 3 yang sedang disaksikan oleh sidang penonton sekalian. Dalam plot pertama ini saya nak rangkumkan bahawa apabila dalam konteks kekeluargaan ini sebenarnya kita bermula daripada percintaan dan perkahwinan. Ada lagu yang bersesuaian sebenarnya Muhammad. Iaitu kita contohnya tak silap saya, adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Tu antara contohnya. Kemudian viral pula lagu Muhammad berkaitan dengan tajuk kita bikin romantis yang paling romantis. Itu ketika bercinta tu. Kemudian semua manis. Semua manis. Yang ketiga saya tahu ni. Ya. Ni yang macam mana? Okey, ada tahu okey. InsyaAllah plot yang kedua pula berkaitan dengan putus cinta, perceraian berlaku dan ada pula lagu yang berkaitan, lagu raya. Alamak. Bukan. Okey. Iaitu apakan daya masa tak akan kembali. Itu lagu sebab berpisah, alamak dah tak dapat nak kita ulang balik keadaan dah berlaku, maka berlakunya perceraian. Plot yang ketiga pula melibatkan lagu juga yang kita rasa tengok di sini ada sayu. Okey, itu satu. Kemudian apabila pelbagai tuntutan dibuat, saman dibuat kepada pihak satu lagi, ada satu viral lagu yang bersesuaian. Mungkin tahu kalau mengikuti rasanya media mungkin sosial. bertepatan dengan Intan tadi. Alamak ni. Alamak. Itu dalam media sosial, maksudnya bukan kanak-kanak, remaja, orang tua pun dah terikut-ikut dengan trend terkini di media sosial. Betapa media sosial itu memainkan peranan penting dalam sama ada mempengaruhi dengan cara yang baik ataupun tidaknya. Dari dalam kaitan ini saya ingin mengungkap bahawa kaitan isu yang kita nak lihat bagaimana proses Aidilfitri ini, falsafah, semangat yang ditunjukkan daripada bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah membentuk jiwa dan emosi kita, akhirnya kita bawa sehingga sambutan Hari Raya. Daripada sambutan Hari Raya ini, biasanya orang awam sebagai masyarakat Islam, dia ketika itulah peluangnya untuk bermaaf-maafan. Betul? Dan ketika itulah peluang ini, platform ini sebenarnya yang saya nak cuba kaitkan kerana ada berlaku magical
keajaiban terhadap kes-kes yang sedang dikendalikan ataupun kes itu dah melalui keputusan tetapi dalam proses pelaksanaan dan akhirnya pihak-pihak ini memilih jalan untuk berdamai, berbaik semula, memohon kemaafan antara satu sama lain. Ini kita nampak semangat utama dalam falsafah Islam itu sendiri. Apabila kita bermaafan ini tidak akan merendahkan nilai kita, sebaliknya kemaafan ini akan mencipta ruang dan peluang yang lebih baik kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi itu yang saya nak tunjukkan dalam proses yang pertama ini. Dan mungkin saja ya tuannya, di bulan Ramadan ini waktu untuk kita ni muhasabah diri kita ni. Jadi apabila melangkah ke bulan Syawal, apabila kita ni bermaaf-maafan, mungkin itu dah membuatkan pasangan mungkin nyontan ni cair hatinya. Betul. Itu tak peluangnya Bahar. Minta maaf. Ada lagi menimbulkan macam kejanggalannya kita ni ya. Betul. Untuk minta maaf. Salah kalau di bulan Syawal itu sendiri tuan ya, kalau dilihat bulan sentiasa kita ni untuk bermaaf-maafan. Malah kadang-kadang lagu itu pun mudah untuk kena disambut. Memberi maaf tu. Yes, betul. Jadi mungkinlah itu peluang antara faktor yang boleh saja memberikan peluang kepada kita ni untuk melakukannya. Baik, untuk seterusnya mungkin ada Intan boleh kongsikan. Terima kasih Muhammad ya. Jadi tuan tadi ada menyentuh mengenai dengan perkataan suluh ataupun perdamaian ni tuan ya. Jadi soalan saya, bagaimana boleh timbul isu ini di mahkamah syariah dan juga bagaimana ianya boleh terbentuk ataupun terhasil, adakah melalui perbicaraan penuh ataupun bagaimana? Okey, baik. Sebelum saya menjawab soalan Intan tu, bagus soalan tu ya. Saya ingin kita merujuk kepada slide kita yang keempat. Slide kita yang keempat ini yang saya sediakan adalah merupakan satu statistik perceraian Mahkamah Syariah dalam tahun 2020 sehingga tahun 2022. Yang mana statistik ini telah pun dikeluarkan oleh pihak tertentu dapat kebenaran untuk disiarkan juga, iaitu yang mana berdasarkan pada 4 daerah ini di Brunei dan Muara telah mencapai proses perceraian jumlahnya sebanyak 1046 kes. Jadi dalam perkara ini gabungan keempat-empat daerah itu telah mencecah 1557 kes dan kes ini nampaknya semakin meningkat daripada masa ke semasa. Jadi dalam proses ini apa yang ingin saya jelaskan bahawa apabila terdapat proses perceraian ini, ia tidak terhenti kepada proses perceraian itu saja. Sebaliknya, ia akan membawa implikasi yang lebih panjang. Contohnya, yang melibatkan isu anak, yang melibatkan nafkah anak, penjagaan anak, nafkah isteri, nafkah iddah, tuntutan harta sepencarian dan sebagainya. Tak termasuk lagi dengan isu matrimoni yang lain seperti tuntutan hibah, wasiat, faraid jika berlaku kematian dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini, saya ingin tunjukkan bahawa apabila berlakunya pertikaian, maka sudah pasti ia akan melibatkan satu pihak dan satu pihak lain sama-sama bertekad berjuang ke mahkamah untuk mendapatkan haknya dan ataupun liability untuk dikenakan kepada satu pihak lagi. Di sini apabila kita nyatakan kedua-dua pihak ini dah bergaduh di mahkamah, persoalannya apakah tidak ada alternatif lain selain daripada bergaduh di dalam mahkamah? Sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam sistem mahkamah ini saya ingin nyatakan bahawa dalam slide kita yang kelima, kalau boleh dipampangkan, slide kita yang kelima ini saya cuba rumuskan bahawa kita ada dua proses yang utama, iaitu pertama, kalau kita tak nak berdamai, kita terpaksa memilih jalan untuk bertikai dalam mahkamah dengan sehingga kes itu berjalan dengan panjang, melibatkan kos sehingga diputuskan oleh mahkamah, terpaksa membuka aib, terpaksa membawa bukti, terpaksa membawa saksi. Ianya satu proses yang agak panjang. Terpaksa dilalui jika memilih option A itu tadi. Sebaliknya option B ni pula yang saya nak jelaskan pada pagi ini, sebenarnya di dalam sistem mahkamah itu sendiri, dalam aspek penyelesaian kes, kita ada satu option iaitu melalui usaha perdamaian, usaha suluh yang mana ianya boleh dibuat melalui pihak tertentu, sama ada ianya melibatkan pihak-pihak dulu akhirnya bersepakat secara baik, win-win situation, dan ianya dibawa kepada proses mahkamah untuk diendoskan sebagai satu perintah mahkamah. Kadang-kadang juga ia ada pihak yang tertentu yang terlibat, seperti pihak mediator, seperti mana ketua kampung yang akhirnya berjaya menyelesaikan pertikaian yang berlaku di antara pihak-pihak itu tadi secara baik. Dan kadang-kadang dalam proses ini juga pihak yang bertikai ini sudah tentu akan meminta kepada hitam putih. Apabila bercakap hitam putih, kena ada black and white, maka ianya mesti juga melalui proses mahkamah. Jadi dalam perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nyatakan bahawa kalaulah undang-undang kita ni terlalu rigid, sebenarnya itu adalah kenyataan yang amat salah. Kerana apa?
kalau dalam proses konteks mahkamah syariah itu sendiri, sebenarnya kenapa saya cuba nak tonjolkan bahawa kita memang ada penyelesaian alternatif, iaitu melalui bab 98 contohnya. Dalam perkara ini, itu mahkamah boleh memberikan galakan kepada pihak-pihak untuk berusaha mencapai persetujuan perdamaian kepada perkara yang dipertikaikan itu, Muhammad, untuk disettlekan secara baik dan win-win situation. Sebab itu, kalau saya boleh dibandingkan dalam masa yang terbatas ini, bahawa kalau option A itu tadi terpaksa melalui pertikaian yang berpanjangan, ianya sudah pasti tidak akan memuaskan hati mana-mana pihak. Mungkin pihak yang menang, dia akan ada timbul sedikit puas hati, tetapi pihak yang kalah, maka akan timbul lagi proses selanjutnya, proses semakan keputusan, proses rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Sedangkan option B yang kita nak wariskan ini, bahawa proses perdamaian, proses suluh ini memang ada dan ianya akan bersifat win-win situation. Jadi lebih baik kalau kita sebagai pengamal undang-undang, kami lebih bersetuju dalam pendekatan yang bersifat win-win situation. Kalaulah pihak-pihak ni tadi tidak dapat berdamai, maka tidak ada cara lain. Kita terpaksa melalui proses option A ni tadi, bertikai di mahkamah. Itu saya rasa nak tunjukkan, kongsikan. Jadi maksudnya ni kalau kamu berdamai ni perlunya ada hitam putih, Bantu Wana? Betul. Ya saya. Memang kesemuanya kalau lihat di zaman sekarang ni perlunya ada hitam putih. Dikhawatiri ada yang mengatakan berbangkit semula, apatah lagi bila adanya pertelingkahan ini sebetulnya. Kadang-kadang satu kejanggalan, tapi bila sudah ia terjadi dan juga sudah terbiasa, ia bagaikan benda itu akan berbalik semula. Datang dan pergi. Jadi diharapkan juga kepada MSK kita dapat dijelaskan, ada sedikit timbul di dalam rasa hati kita ni untuk mengelakkanlah perkara sedemikian. Kerana perkara tersebut ianya akan mengambil masa yang panjang dan mengambil masa ataupun proses yang panjang. Orang yang banyak untuk mengikuti akan proses-proses sedemikian. Untuk seterusnya Tuan, dari segi pengalaman Tuan sendiri sebagai program syariah, sepanjang kes-kes yang pernah dikendalikan lebih daripada mungkin berapa tahun, Tuan? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Jadi mungkin adakah ada antara isu ataupun kes-kes yang pernah dikendalikan ataupun melihat isu semasa berlegar di media sosial yang masih lagi berpasangan ataupun bekas pasangan saling mengaibkan antara mereka sendiri? Bagaimana, Tuan? Betul. Okey, baik. Dalam proses ini, saya nak katakan bahawa apabila belum ada persetujuan dicapai, biasanya sama ada ketika itu pihak-pihak sedang melalui proses di mahkamah ataupun belum lagi membuat apa-apa permohonan di mahkamah. Ketika itu, terdapat pihak-pihak yang sudah membuka aib pasangan ataupun bekas pasangan masing-masing di media sosial. Kerana apa? Bagi dia, dengan adanya media sosial ini, orang luar boleh membuat penilaian, tetapi ianya tidak begitu tepat dari segi proses. Kerana apa? Sebab dalam proses kita nak mendapatkan hak ini dari segi konteks undang-undang, kita lebih utamakan apabila pihak-pihak dengan secara suci hati menuntut hak yang berhak saja, dan dalam keadaan ini permohonan itu sendiri mestilah berdasarkan kepada fakta yang betul. Ketika kita menghadapkan fakta yang betul, ketika itulah kita nak bawa bukti yang betul. Apabila kita dah bawa bukti dan saksi yang betul, ketika itu kita mengharapkan hakim juga akan membuat keputusan yang wajar dan patut. Maka dalam konteks ini, kalaulah kita tidak dapat memenuhi kriteria itu dan untuk menghadapkan segala bukti dan sebagainya, bagaimana mungkin kes kita itu boleh menang? Dan bagaimana mungkin kedudukan isu-isu polemik ini dapat diselesaikan dengan baik? Sebenarnya dalam pengalaman saya sendiri, hampir 20 tahun ini, banyak sebenarnya isu-isu yang timbul rentetan daripada kelemahan pemohon itu sendiri. Kalau saya boleh cadangkan untuk ditayangkan slide yang ke-6. Saya kongsikan di sini. Betapa yang saya kongsikan di sini adalah yang menjadi pengetahuan kami selaku pengamal undang-undang melihat kepada apa sebenarnya polemik yang berlaku. Pertamanya, dari segi pemohon itu sendiri, dia tidak memahami tentang apakah haknya dan apakah bukan haknya. Kadang-kadang ia akan menuntut semua sekali sedangkan itu bukan haknya. Itu kelemahan yang pertama. Kedua, apabila dia tidak mengetahui tentang prosedur undang-undang
Apabila satu pihak diwakili oleh peguam di dalam mahkamah, mungkin ianya boleh dibantu oleh peguam syar'i berkenaan. Tetapi apabila satu pihak lagi dia tidak diwakili oleh peguam, mungkin disebabkan faktor kewangan, mungkin disebabkan pelbagai faktor dan sebagainya, dan dia berjuang secara bersendirian. Ketika itu masalah juga berlaku. Sedangkan mungkin ketika itu fakta dia betul, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk membuktikan di mahkamah, proses tender dokumen di mahkamah. Jadi bagaimana nak hakim percaya bahawa fakta itu betul? Itu kelemahan di segi prosedur. Kemudian masalah peribadi pula. Apabila contohnya dia yang memohon, kemudian dia pula tidak memberikan komitmen yang baik, datang ke mahkamah, bercakap baik, menyediakan dokumen sehingga membantu pihak-pihak di dalam mahkamah. Itu kelemahan pemohon sendiri, dan kadang juga melibatkan isu kesihatan. Pemohon ini juga dia bersemangat tetapi akhirnya dia tak sihat dan akhirnya kes itu tidak dapat diteruskan. Tiada wakil yang kompeten untuk mewakilinya, dan juga kes itu boleh diselesaikan dengan ditutup atau dibuang oleh pihak mahkamah. Mahkamah mempunyai budi bicara yang sangat tinggi dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menyelesaikan dengan cara memberhentikan kes ataupun membuang kes ataupun atas persetujuan pihak-pihak untuk memberhentikan kes. Dan masalah yang keempat, ini masalah yang biasa berlaku, tekad dan ego. Ianya saya cuba klasifikasikan dalam dua perkataan yang berbeza. Tekad, dia betul-betul ambitious, mau tidak mau, no, saya dah ada peguam, aku mesti menang. Saya mesti menang, by hook by crook, pasti menang. Itu dia punya tekad nak berjuang untuk capai kemenangan. Apa yang dia nak tuntut. Satu lagi ego. Dia dah ada perasaan ego ni sampai yang meluak-luak, membuat-buat sehingga menyebabkan pihak yang satu lagi itu tidak dapat cuba untuk berunding mencari jalan penyelesaian secara terbaik. Ini yang kita antara polemik yang berlaku dan tiada keupayaan untuk membuat keputusan. Kononnya ada juga pemohon-pemohon di mahkamah syariah ini apabila dia sebagai pemohon tetapi dia tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya. Apabila ditanya dalam mahkamah, apa yang dayang ataupun awang mahu sebenarnya, tapi isu itu tidak dapat diputuskan. Hanya menyatakan bahawa seperti mana yang difailkan di mahkamah. Tetapi apabila ditanya oleh pihak lawan pula, maka dia dah blur, dia dah confuse apa permohonannya. Jadi menyebabkan dari perspektif mahkamah, kita ni sebagai pemohon, kita ni sendiri tidak faham apa yang dipohonkan. Jadi bagaimana mungkin mahkamah mahu membenarkan permohonan kita ni? Betul. So dalam dalam isu ni, itu ada bahasa Brunei saya, dalam isu ini, kedudukan ini kita rasa ada peluang di antara pihak A dan pihak B ni tadi berbincang dengan cara untuk berdamai secara baik. Dan ianya sebenarnya ada proses itu, sama ada ianya kalau dibantu oleh peguam dah tahu di mana peranan yang perlu dimainkan, iaitu dengan membuat dokumentasi berdasarkan kepada apa-apa yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak tadi, dan ianya akan ditandatangani di hadapan mahkamah dan akhirnya akan di-endorse sebagai satu perintah mahkamah. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya ada alternatif itu yang memberikan keadaan bahawa memang ada jalan penyelesaian dengan cara mudah. Ya, betul. Baik, inilah ya. Antara penyelesaian dalam cara mudah telah pun dikongsikan oleh Tuan tadi. Jadi mungkin Tuan, bagaimana cara mudahnya untuk menyelesaikan hal sedemikian? Okey, baik. Apabila menjawab soalan itu tadi dan soalan Puan Intan sebentar tadi, bila mana proses suluh ini terbentuk ataupun adakah ketika hanya melalui proses perbicaraan selesai? Tidak, sidang audiens sekalian, bahawa di dalam proses ini seperti mana yang saya nyatakan tadi, ianya berjalan serentak. Kadang-kadang, tapi syaratnya kita mesti membuat permohonan terlebih dahulu. Tanpa adanya permohonan, kalau kita dalam terma undang-undang, kita panggil sebagai kes induk, ianya akan membawa kepada keadaan syaratnya mesti memfailkan kes induk itu dulu sebelum kita nak membenarkan proses suluh. Okey, sebab itu kebelakangan ini dan kaitan dari segi pelaksanaan prosedur di mahkamah syariah itu sendiri sangat baik. Apabila walaupun pihak-pihak telah menghadapkan permohonan, contohnya permohonan hak nafkah anak, permohonan hak penjagaan anak, permohonan harta pusaka dan sebagainya, isu yang melibatkan polemik yang kemungkinan berlaku pergaduhan di antara pasangan ini tadi, hak mutaahnya dan sebagainya. Ketika itu proses yang pertama sekali dilalui oleh pihak-pihak adalah melalui usaha suluh. Suluh di hadapan pendaftar yang ataupun
mana-mana pegawai yang dilantik. Sebab dalam konteks undang-undang syariah ini kita dah ada akta. Akta Mahkamah Syariah yang berkaitan dengan suluh 2013, tak silap saya. 2013 yang menyentuh tentang undang-undang yang mana melibatkan proses usaha suluh itu dijalankan dalam proses majlis suluh. Perundingan antara pihak-pihak di hadapan pegawai yang kompeten yang dilantik untuk memastikan sama ada atau tidak terlebih dahulu persetujuan dicapai. Jadi maknanya tidak semestinya hanya ketika perbicaraan saja baru timbul isu suluh. Dia sepanjang proses itu masih boleh selain daripada kes induk itu berjalan. Dan seperti yang dapat kita saksikan Tuan di Kijang TV sekarang ini merintis jalan penyelesaian. Ini yang telah pun dijelaskan oleh Tuan tadi Betul. Sebab kalau kita sini saya nak nyatakan buat rumusan sedikit di sini. Pelbagai kaedah yang boleh kita buat sama ada melalui pihak tertentu yang tidak membawa kepada proses perundangan, tetapi sebab selaku pengamal undang-undang saya nasihatkan kena juga melalui proses undang-undang walaupun tetapi akan membawa momen yang lebih ringkas dan menjimatkan masa dan kos pihak-pihak sama ada melalui kita pihak-pihak bersetuju secara holistik, secara suci hati untuk berbincang secara baik dan demi kepentingan dan hak bersama. Kemudian sama ada juga melalui persetujuan suluh yang saya telah jelaskan tadi ataupun juga melantik mana-mana pihak yang mempunyai kepakaran tertentu dalam bidang ini seperti mana pihak kaunselor, mediator dan sebagainya. Dan last sekali jika ianya tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka ketika itu mahkamah memainkan peranan penting dalam menyelesaikan polemik kemelut di antara pihak-pihak berkenaan. Alhamdulillah Jadi itu yang telah pun dijelaskan oleh Tuan tadi mengenai dengan perdamaiannya. Sejujurnya tuannya, setelah penderah pun dinyatakan tadi mengenai dengan suluh ini jika ianya dipersetujui, maka ianya mengikat pihak-pihak dan juga dijadikan sebagai satu perintah mahkamah. Tapi bagaimana sekiranya kalau perdamaian tersebut apakah kesannya sekiranya tidak dipatuhi oleh pihak yang lain? Okey, sekiranya tidak dipatuhi. Okey, baik. Dalam keadaan ini, seperti mana saya nyatakan tadi, bahawa proses akhirnya ialah setelah pihak-pihak menandatangani di hadapan mahkamah, ianya akan diendoskan sebagai satu perintah mahkamah yang mana ianya akan mengikat kedua-dua pihak yang bertikai itu tadi dan yang bersetuju untuk memilih jalan persetujuan suluh itu tadi. Jika bercakap mengenai tentang kesan-kesan, saya lebih suka merujuk kepada kesan daripada perspektif undang-undang di Mahkamah Syariah. Kita dah ada beberapa akta, kalau boleh saya kongsikan kepada sidang audiens sekalian bahawa dalam slide yang ke-8 bahawa kesan kegagalan mematuhi ini sebenarnya boleh dianggap sebagai satu tindakan menghina perintah mahkamah. Dalam konteks menghina perintah mahkamah ini ada dah beberapa kedudukan bab-bab tertentu atau seksyen tertentu, iaitu contohnya bab 220 Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah 2005 yang mana menjelaskan bahawa pihak-pihak yang didapati telah melanggar perintah mahkamah boleh dikenakan beberapa hukuman, iaitu sama ada hukuman pengkomitan atau penjara yang tidak melebihi 6 bulan ataupun denda yang tidak melebihi RM2,000. Okey, itu dalam bab yang pertama. Bab yang kedua pula melalui bab 13, apabila merujuk kepada kedudukan atau undang-undang keluarga Islam apabila menyatakan bahawa kegagalan mematuhi perintah mahkamah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000, penjara tidak melebihi 6 bulan atau mana-mana kombinasi yang dinyatakan tadi. Manakala dalam bab yang saya ingin kongsikan di sini merujuk kepada Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah Pindaan 2005, ia merujuk kepada dua sistem mahkamah, iaitu mahkamah rendah ia akan ada hukuman tertentu. Contohnya undang-undang ini dah dipindah dalam 28A mengatakan bahawa jika berlaku mana-mana pelanggaran perintah mahkamah boleh dihukum denda yang tidak melebihi RM2,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau mana-mana kombinasi. Manakala sistem yang kedua melibatkan pelanggaran perintah mahkamah di mahkamah tinggi pula yang telah mengeluarkan perintah tersebut dan akhirnya gagal dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersetuju tadi, ianya boleh dikenakan denda yang tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara yang tidak lebih daripada 1 tahun ataupun mana-mana kombinasi. Ini yang saya nyatakan bahawa apabila proses ini telah melibatkan undang-undang, bermaksud pihak-pihak yang telah pun di-awardkan dengan
ataupun dikenakan apa-apa liability undang-undang untuk dipatuhi, kena patuhi. Sebab apa? Ianya melibatkan persetujuan. Kalau melibatkan persetujuan perdamaian, hasil daripada perdamaian itu tadi, maka ianya dianggap sebagai win-win situation, maka itu yang kita kena patuhi. Sebaliknya, kalau dah perintah mahkamah dah dikeluarkan berdasarkan pada persetujuan itu, dan akhirnya salah satu pihak gagal mematuhi, maka inilah kesan-kesannya. Maka lebih jauh lagi tuan-tuan dan puan-puan, ia akan membawa kepada proses itu bukan saja menjejaskan pihak yang telah melanggar ni tadi, tapi juga terpaksa pihak yang menjadi mangsa terpaksa pula membuat satu permohonan lain untuk mendapatkan semula haknya. Bukankah ianya berpanjangan, tidak ada penyelesaian. Betul. Baik, alhamdulillah. Begitulah cukup padat ajudan dengan pengisian kita pada hari ini. Aidilfitri diraih melerai dendam dan benci. Tajuknya cukup menarik di mana di Aidilfitri ini mungkin ada peluang untuk kita ni meleraikan dendam dan juga benci dengan kita ni memohon kemaafan dan juga sama-sama untuk meleraikan apa pun juga tersimpul berkenaan. Mungkin ada contoh ataupun pernah juga terjadi ni tuan, ataupun adakah ia kebiasaan juga didengarkan oleh pihak tuan di mana ada persengketaan tapi di bulan Aidilfitri yang orang di Syawal ini ia mudah bagi mereka untuk menutup kes berkenaan. Okey, baik. Soalan yang menarik tu. Berdasarkan dapatan saya sendiri juga kes-kes yang pernah kita kendalikan yang mana sebelum ini bukan main lagi fighting di dalam mahkamah, bergaduh membuka aib media sosial sehingga kita mendapatkan arahan tegahan untuk menyiarkan keaiban kes yang sedang berlaku di dalam mahkamah. Tetapi akhirnya setelah kita proses bulan Ramadan memberikan tarbiyah pemikiran dan juga kelakuan kata-kata dan sebagainya, akhirnya ia membuka satu jalan untuk pihak-pihak berdamai atau magical yang saya sebut tadi, falsafah Aidilfitri itu tadi, dalam konteks kita bermaafan itu nampaknya telah membuka laluan atau jalan untuk pihak-pihak menjadi lebih matang, untuk pihak-pihak menjadi lebih berbaik, berprasangka baik, husnuzan dalam penyelesaian ataupun dalam kes yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, apabila anak apabila 4 tahun, ada satu kes ni, anak tu berumur 4 tahun, tak silap saya insya-Allah beringat fakta tu. Anak tu berumur 4 tahun, kemudian hak penjagaan di bawah ibunya. Apabila ibunya telah pun mendapatkan hak penjagaan total kepada anak itu tadi, dalam undang-undang dia tidak menafikan hak yang satu lagi, iaitu si bapa dalam diberikan hak kekerapan untuk berjumpa, melawat dan sebagainya. Tetapi perintah itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sebab apa? Dia takut apabila dia serahkan kepada bapa, kemungkinan anak tu nanti tidak akan diserahkan semula. Ini antara isu yang berlaku. Tetapi setelah proses Ramadan, tiba-tiba difahamkan dan akhir raya, kedua-dua mereka ni tadi dah berbaik. Kerana apa? Sebabnya kadang-kadang kedua-dua pihak ini tadi tidak sanggup untuk menjalani proses yang tidak begitu sehat untuk kepentingan anak-anak. Sebab itu mengalah itu baik, mengalah itu bukan melemahkan kita, menjatuhkan nilai kita, tetapi perspektifnya lebih jauh, membuka pelbagai peluang yang lebih baik untuk masa ke hadapan. Betul sekali dan ini penting juga ni untuk kesihatan mental anak-anak Betul. Jangan jadikan anak sebagai mangsa. Betul dia saya. Dan tuan alhamdulillah kita ni berbaki dalam masa 4 ke 5 minit. 4 ke 5 minit. Jadi sebagai kesimpulan, panjang masa hari ni. Jadi ada apa-apa yang ingin tuan sampaikan sebagai kesimpulan kita pada pagi ini? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, sidang audiens sekalian, dalam keadaan ini, apabila saya nak buat beberapa rumusan, apabila kita bercakap mengenai dengan proses di mahkamah, kita kena faham apa hak dan bukan hak kita. Kita juga kena faham apakah prosedur yang akan sedang kita lalui supaya ianya memastikan bahawa kita tidak mempunyai prasangka yang tidak baik kepada proses mahkamah itu sendiri, kita tidak mempunyai prasangka kepada pihak peguam, kepada proses pentadbiran itu sendiri, sedangkan kita sendiri tidak memahaminya. Apabila ditanya kita kata kita faham, tetapi sebaliknya berlaku apabila ianya janggal dan tidak mudah difahami oleh mereka yang bukan dalam latar belakang undang-undang ini. Sebab itu dapatkan kepakaran tertentu dalam mendapatkan hak bis kita semua. Dalam proses ini juga, saya nak rumuskan juga betapa falsafah bulan Tarbiyah Ramadan ini dalam tempoh sebulan dan sehari dua ini berbaki, kita dah, kita dah nak berusaha nak menyambut sambutan Hari Raya. Ketika itulah kita gunakan peluang sebab proses itu
peluang itu sebenarnya tidak akan begitu janggal untuk kita mohon maaf. Kenapa? Sebab semua kita ni akan meminta maaf. Minta maaf Muhammad atas dosa saya, Intan ya, macam itu. Jadi dalam isu-isu sebegini sebenarnya akhirnya apabila kita dah turunkan nilai ego kita tu, nampaknya segala polemik yang berlaku itu tadi akan dapat diselesaikan dengan baik dan silaturahim kita akan kembali semula seperti biasa. Walaupun Intan, Muammar, kita sangat memahami dalam konteks pihak-pihak yang bertikai, terutama yang melibatkan bekas suami, bekas isteri ini, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Kita faham. Tapi dalam isu yang lebih jauh, dalam usia yang kita semakin matang, sebelum kita tidak dapat membuka mata lagi, fizikal kita pun hanya terlantar di atas katil. Ketika itu bagaimana kita nak memohon maaf? Kan ketika inilah gunakan peluang ini, tuan-tuan dan puan-puan, sidang audiens sekalian, gunakan sebaik mungkin, manfaatkan secara baik dan demi kepentingan pihak-pihak. Okay? InsyaAllah dengan adanya semangat yang Allah telah berikan peluang kita dalam meraihkan Aidilfitri ini, terutama dalam melibatkan kes-kes di mahkamah syariah, tidak ada yang mustahil untuk diselesaikan, insyaAllah. InsyaAllah. Yang tadi betul ya, ambil peluang di bulan insyaAllah ini nanti untuk kita ni saling bermaaf-maafan. Tapi kita tu kalau hari lain, kan kita ni minta maaf agak ganjil. Agak kenapa tiba-tiba? Itulah ya. Apa salah aku? Baik, itulah ya, cukup menarik. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita itu, Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi Junaidi alias Rafiq Effendi, kerana berkongsi sama segmen bicara undang-undang kita ni, Aidilfitri diraih melerai dendam dan benci. Sekali lagi terima kasih Tuan. Sama-sama. Kita bersua lagi di lain keluaran ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.